Tunggu sekejap lagi ramai lagi ni. Lagi 8 orang tak ada. Oh, lepas ni Google Meet hanya 1 jam ke? Saya jumpa dekat internet, tapi tak sure sir. Based on rumours dong share benda ni. Betul sir. Ha? Benda tu betul-betul. Okey, tak apa. Kita tengoklah macam mana nanti. Kalau dia kata sejam, kita buat sejam. Kita buat sejam lah. Cumanya kalau nak lebih tu, siapa yang jadi host tu kena subscribe lah. Tu je lah. Dia dah buat duit sekarang. UiTM memang subscribe. Saya guna akaun UiTM. Kalau tak salah saya, UiTM subscribe ni Google. So tak ada masalah. Kita buat sejam. Lepas tu kita stop 5 minit. Itu kita sambung sejam lagi ke. Ataupun buat sejam, habis terus ke. Okay, tak ada masalah. 27 lagi sikit lagi Assalamualaikum. Okay, kalau kita mula terus. Suku lah ni. Ada lagi 4 orang kot tak masuk lagi, tak apalah. Okay sekejap Boleh dengar suara orang perempuan tak? Boleh dengar tak suara orang lain? Dengar tapi slow lah. Tak mengganggu sangat kot. Tak mengganggu sangat. Kalau macam ni dengar kuat? Senario kedua. Kuat. Oh. Yang ni dengar tak? Tak sangat? Tak sangat. Okay, sebab saya tengah bengkel ni. Tapi tak apa. Saya dah slowkan tu. Saya nak cucuk, nak masukkan earphone, tapi pada masa sama saya tengah charge pula kan. So saya tak boleh nak masukkan earphone tu. Ataupun sekejap saya masuk. Tak apa, saya cucuk earphone tu lah. Okay, alright, settle. Okay, alright. So saya rasa kita boleh mula Alright. So check, boleh nampak screen. Chapter 8, Pump and Piping Design. Boleh Boleh sir. Alright. Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. So ni sekarang ni, hari ni kita nak masuk chapter 8 lah second last chapters. Okay. And then we are also heading towards the end of the semester. Dah nak sampai hujung sem dah. Okay, assessment pun dah tak banyak, chapter pun dah tak banyak. Okay, so alright lah kita nak grade lah siapa-siapa yang sem 8 tu. Okay, so first we start with introduction. All this introduction, semua notes ni basically similar to the one in the previous chapters. Sama saja dalam chapter sebelum ni, iaitu fan and ducting design. Okay, sebab konsep dia adalah sama. Alright, kalau fan ataupun ducting, kita nak distribute udara, okay, ataupun nak deliver udara, nak hantar udara lah, nak kita panggil apa pengalihan udara. Okay, tapi kalau untuk piping, pump ni basically kita nak hantar air lah ataupun liquid lah. Bila pumping system, piping system normally it involve liquid. Okay,
So konsep dia semua sama lah. Okay, still relate dengan flow Reynolds number, okay, total pressure loss, okay, and then we also apply energy equation, okay, frictional factor, roughness, alright, and then ni dia punya Moody chart lah. Okay, type of fluid flow problem, okay, pun sama, kita nak cari pipe diameter, sama macam sebelum ni. Yang mana sebelum ni kita cari duct diameter lah. Okay, when pipe length, okay, pipe length ataupun duct length tu ada, and then flow rate ada, for a given specified pressure drop. Okay, kalau dalam ducting dulu kita pakai 0.1 inch water column, ataupun kita boleh kira sendirilah berapa the actual pressure drop tu. Okay, so in this chapters it involve pump and piping, so therefore we have flow rate in the unit of normally we use US GPM, US gallon per minute, and then we have our friction rate, and then based on these two input we can determine or obtain our pipe diameter. Okay, more or less konsep dia sama macam ducting. Alright. Okay, so first we start with pump, and then all these note are mainly taken from the article that I share also with you. Saya ada share satu artikel semalam. Okay, think that's very interesting article lah. Jarang orang buat artikel yang nak connect, yang nak hubungkan antara theory and practice. Okay, kita banyak belajar teori, tapi bila nak practice kita unfortunately in many cases kita tak boleh nak orang kata apa, straight away use our theoretical knowledge to put it into practice. Okay, ada gap kat situ antara teori dan practice. Okay, so we have centrifugal pump, okay, and also gear pump lah, ataupun vertical punya pump, split casing, macam-macam jenis pump. But we can classify the pump into two types, rotodynamic and positive displacement. Yang kat sini sepatutnya pump, bukannya fan kat sini. Okay, and then kita ada pump curve, which is similar to fan curve previously, cuma dia tak ada surging, surge area kat sini, below 30% tak ada surge area, because kita ada fluid ni dia berat, density dia berat, so dia tak ada sangat lah kesan surging kat sini. Okay, so apa yang penting, alright, so in practice normally pump manufacturer ni, they offer a few choices lah. For example, difference in impeller diameter. Okay, pump yang sama tapi diameter yang berbeza. Okay, so as you can see from this pump curve, when you have higher diameter, then you have higher flow rate. Okay, higher flow rate and also higher head. Okay, simply dengan menukarkan diameter lah, perbezaan diameter saja. Okay, so in practice kita ada banyak application lah, sebab dia in practice kita ada banyak application. Ada orang nak application dalam 60 lebih, ada orang nak 80 lebih, 70 lebih, 80 lebih dan 90 lebih. Okay, so kalau kita punya application 60 lebih dengan kawan kita punya application 80 lebih, in term of heat, so kita boleh menggunakan pump yang sama lah, boleh menggunakan pump yang sama but different diameter. Okay, so ada sebab-sebab dia lah, save manufacturing cost. Okay, enable capacity increase by simple impeller displacement. Contohnya kita punya sekarang 60, tiba-tiba kita punya head makin meningkat
So kita tak perlu tukar pump baru. Instead kita just tukar impeller And then standardized installation nak pasang tu semua mudah lah dia punya mounting bracket apa semua, nak buat balancing semua standard. Okay, and then enable reuse of equipment for different application. Okay, kalau let's say kita ada satu projek bangunan yang sama, aircon system yang sama, contohnya kita gunakan water cool chiller. Okay, boleh ke kalau saya design saya dapat heat 60 meter, 65 lah contohnya, orang lain design dapat heat 85 meter, kamu design, boleh ke tak? Boleh sir, tapi as a result masing-masing akan berbeza. Okay, betul masing-masing akan berbeza lah. Sebab apa? Sebab lain-lain design. Lain-lain design. Piping design tu lain-lain, masing-masing buat lah. Okay, so bila kita ada piping design yang berbeza, okay, so kita akan dapat result yang berbeza lah in term of heat. Kalau pipe saya design okay kan, pergi straight kan, saya elakkan banyak gunakan fitting apa semua, losses saya, heat saya akan jadi lagi rendah lah. Okay, kalau kamu pula design corner sana corner sini kan, banyak accessories dalam piping, then heat kamu boleh jadi lagi banyak lah. Okay, for the same project, for the same system, sistem tu maksudnya aircon system, tapi piping dia lain-lain design. Okay, so boleh jadi macam tu. Okay, so ini affinity law. Affinity law ni pun sama macam fan law. Okay, even kalau fan tu dipanggil fan law terus lah. Okay, so masih applicable for fan and pump masih boleh diguna pakai. Okay, pump arrangement, normally we have two type of pump arrangement. One is in series. Okay, bila kita ada pump in series ni, normally kita nak achieve heat yang tinggi lah. Okay, sebagai contoh, kita ada air, okay, kita nak hantar daripada bangunan kejuruteraan tu, kompleks kejuruteraan pergi ke Menara Lama contohnya, dengan bukit, dengan jarak dia apa semualah, so akan ada heat yang agak tinggi, betul Okay, so let's say kita calculate kita nak pakai satu pump dia akan besar lah. Okay, pump dia akan besar sebab kita nak hantar pergi ke Menara Lama. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh buat pump in series. Okay, kita boleh letakkan, so kita tak perlukan satu pump yang besar lah. Contohnya kita boleh bahagi 3 pump tu, kita boleh hantar daripada point A, kompleks kejuruteraan, mungkin dia akan stop sekejap dekat mana dekat Polis Mawar, Melati, atau Polis Melati pergi ke Pusat Islam contohnya, Pusat Islam baru pergi ke Menara. So dia ada stages dia. Okay, so setiap series, susunan pump tu dalam series, so dia akan terima, dia akan pump lagi. Okay, so normally ini series lah. Kita nak achieve heat yang tinggi, ataupun jarak dia jauh ke. Kalau satu lagi pump in parallel. Parallel ni kita nak achieve flow rate, in term of flow rate dia yang penting. Okay, so kadang-kadang application kita tak perlukan flow rate yang banyak, so pakai satu pump. Bila demand makin banyak, pump kedua akan masuk. Okay, demand lagi banyak, pump ketiga akan masuk, etc lah. Okay, so ada beza between pump arrangement ni, series and parallel. Okay, so kalau series ni again saya mention kita nak achieve heat ataupun jarak lah, distance. Kalau ini kita nak achieve flow rate. Okay, so in aircon system, normally kita punya sistem ataupun pump ni diorang arrange in parallel lah. Okay,
kita ada chiller, kita pun normally kita arrange in parallel. Okay, so bila kita operating at part load, for example cooling load kita katalah 100 tan. Okay, tapi pada sekian-sekian hari orang tak ramai, hanya 50 tan. So chiller boleh off satu, pump boleh off satu, that kind of thing. So normally the arrangement is in parallel form. Okay, pipe material. Alright, so ini not really important lah, because normally chill water, condenser water, okay, we use just a typical GI pipe, galvanized iron, galvanized steel pipe lah, jenis-jenis yang biasa je. Kita bukannya kita senang cerita macam pipe air lah, pipe air memang gunakan pipe yang biasa je. Okay, tapi kalau pipe air dah sampai masuk ke rumah, dia akan pakai PVC kan, ABS, PVC apa semua tu. Tapi kalau aircon, normally kita tak pakai PVC lah. Okay, kita tak pakai plastic pipe, instead kita banyak pakai GI pipe lah. Okay, copper pun jarang pakai. Copper ni lebih kepada smaller system, and then of course dia pun lebih digunakan banyak dekat refrigeration system. Okay, pipe support. Okay, pipe support ni adalah in between spaces tu berapa dia punya jarak dia kena ada support. Okay, contohnya kita pakai pipe 3 inci, so dalam jarak 1 kaki tu atau 12 kaki, 12 feet ni kena ada satu support lah. Okay, sama ada overhang ataupun yang bracket kat bawah, kat lantai ke. Okay, ni not important. Okay, next kita akan tengok banyak pumping lah. Okay, tapi kita tak akan belajar in detail about this pumping calculation. Okay, alright. Nak design pump ni actually kita dah belajar dah. Kamu dah belajar dalam fluid mechanics. Okay, ada tank 1, ada tank 2, nak pump air. Okay, ada tank nak hantar air pergi ke sekian-sekian tempat. Okay, etc. Fluid 1 kot, ada benda ni. Okay, so basically kamu dah belajar dah pasal piping, nak sizing pump, nak calculate lah. And then nak nak kira pump head, okay, suction, everything semua tu. Okay, kamu dah pernah belajar. Okay, so dalam HVAC ni, dalam chapter 8 ni mostly kita nak apply sajalah. Okay, so sistem head ni, kita punya head ni basically ada dua jenis, iaitu static head and also dynamic head. Static and dynamic. Kalau static ni created by any vertical column. Okay, maksudnya ketinggian pipe tu sendiri, vertical. Kalau pipe kita horizontal, itu tak termasuk dalam static head. Okay, kita hanya consider yang vertical saja. Okay, sebagai contoh, kita kat ground floor nak pump air pergi ke tingkat 10. Tingkat 10 katalah jarak dia 30 meter lah. Satu tingkat 3 meter. So 30 meter. Okay, so itu kita punya static head, iaitu 30 meter. Tapi pipe kita mungkin lebih daripada 30 meter, sebab dia akan ada pergerakan yang in term of horizontal lah. Okay, ke kanan sikit, naik riser ke apa. Okay, lepas tu horizontal balik. So all those horizontal punya piping tu is not included in this static head. Okay, tapi ke static head ni kita hanya kira point pump kita kat mana dan kita punya delivery kita kat mana. Kalau tingkat 10 tadi 30 meter, so distance dia punya head dia yang kita panggil static head lah adalah 30 meter. Okay, pipe kita boleh lebih daripada 30 meter, but our static head is only 30 meter. Okay, so macam tu lah macam mana kita nak tengok berapa static head. So ini sama je macam dalam fluid yang kamu belajar dulu. Okay, so number 2 we have dynamic head. Okay, so dynamic head ni dia varies dynamically with flow rate. Okay,
So kalau kita tengok specifically dynamic head ni, dia pecah kepada dua pula. Straight run head loss, okay, and then pipe fittings. Yang mana kamu belajar dulu, ini adalah major loss, ini adalah minor losses. Okay, so major loss ni, straight run ni actually kamu tambahkan sekali sebenarnya. Static head dia tu plus dengan, ataupun pipe yang horizontal plus dengan pipe yang vertical. Okay, so nak memudahkan, kita nak tahu apa tu major loss. Basically major loss ni adalah panjang pipe kita. Okay, minor losses, semua fittings yang kita ada dalam piping system kita. Okay, alright, so ni straight run head loss lah. Okay, so kalau kita ada pipe, alright, kita ada pipe, kita ada flow rate, kita ada pipe, kita ada flow rate, kita boleh katalah ni 25 mm, flow rate kita let's say 40 liter per minit. So ini point dia, ini point dia, ini point dia. Kita boleh ambil pembaris, kita boleh buat satu straight line lah. Okay, so daripada situ kita boleh baca dia punya velocity dan juga pressure drop. Okay, nampak tak kalau kamu ingat, kamu punya friction chart kamu tu, okay, selalunya kamu ada flow rate CFM, lepas tu kamu ada pressure drop 0.1 inch water column per 100 feet. Daripada situ kamu buat selection, kamu akan dapat berapa diameter dan kamu boleh baca berapa velocity. Samalah. Okay, kalau kamu ada pipe diameter, ada flow rate, boleh tahu lagi dua. Okay, ataupun kalau kamu ada flow rate, kata ni point dia, lepas tu kamu punya pressure drop, okay, let's say berapa, 6 meter per 100 meter pipe length kat sini. Okay, so kamu sambungkanlah sini, point ni dengan point ni, so kamu dapat velocity, kamu akan dapat diameter. Okay, so macam itulah, sama je nak baca nomogram ni. Okay, so jangan confuse sini dia meter per meter, meter per 100 meter. Kalau dalam imperial unit kita ada inch per feet. Okay, inch per feet, sama lah. Kalau semua inch dengan feet, unit length lah kan, cuma dia tak pakai feet per feet, instead inch dengan feet. Okay, so first straight run head loss, number 2 minor losses. Okay, so normally in practice, all these fittings ni, dia dah ada dah, manufacturer dah bagi berapa dia punya equivalent length dia, ataupun equivalent feet lah dia panggil, tak kisah mana-mana pun. Okay, bermaksud kalau kita tengok, kita ada pipe katalah 10 inci. Okay, pipe 10 inci, let's say kita ada globe valve, katalah globe valve yang ini, senang lah, globe valve. So dia tulis sini 280 kan. Okay, so ini maksudnya pipe globe valve 10 inci ni, dia punya losses dia equivalent to 280 feet. Seolah-olah kita ada satu pipe yang sepanjang 280 kaki, itulah losses yang sama, experience dia. So fluid flow across this globe valve, okay, dia punya losses dia sama juga dengan fluid flow across a straight horizontal 280 feet of pipe. Okay, so manufacturer selalunya dia dah bagilah. Sebab apa dia bagi? Sebab bila dia develop dia punya fittings, dia punya globe valve for example, dia akan buat testing lah. So bila dia buat testing, okay, dia dapat reading, okay, dia bagi, dia letakkan lah dalam dia punya katalog ke, ataupun dia letakkan
Ataupun dia bagi tahulah kalau orang yang beli tu designer ke, engineer ke, siapa-siapa, okay, perlu untuk buat calculation, so dia akan bagi tahu. Okay. Alright, so ada banyak jenis fittings lah elbow, okay, sharp elbow, smooth bend, okay, lepas tu ada vein, ada guided vein, ada tak ada guided vein lah, macam-macam. Okay, so normally ada lah, dan kita pun ada satu table, banyak table lah untuk fitting accessories. Okay, ini pun kita ada pakai, sebab apa pipe kita daripada besar kita akan jadi kecil, daripada kecil akan jadi besar. Okay, sama macam dalam ducting lah. Alright. Okay, so kita nak tengok design option. So design option, we have manual calculation, friction chart. Okay, we also have table and software. Okay, so in this chapter we will focus more on table actually. Okay, kita akan banyak gunakan table. Okay, sebab design dia agak straightforward lah. Okay, first friction chart. Okay, so ini friction chart. More or less sama je, kecuali first thing dia terbalik. Over this axis you have friction loss. Okay, over here you have the flow rate. Okay, so dia terbalik. Kat sini kita ada friction loss, kat sini kita ada flow rate, tapi cara nak plot dia tetap sama je. Okay, so kita tahu berapa flow rate kita, just buat straight line, this time horizontal, and then tahu berapa kita punya friction loss ataupun kita punya allowable friction loss, dan kita just buat straight line, but this time it is vertical. So dekat intersection point ni kita boleh baca lah berapa pipe diameter, okay, berapa velocity dalam pipe ni. Okay, konsep dia sama je. Kalau dia dekat sini, dan betul lah kita ambil 4 inci. Kalau kita dekat tengah-tengah ke, dekat-dekat nak 5 ke, dan kita kena buat selection lah. Kena tengok mana yang lebih sesuai. Okay, so this chart is for closed piping system, sistem tertutup. Okay, ducting kita open system. Okay, sebab dia supply, dia keluar daripada ducting, and then dia akan return. In most cases kita tak ada return duct pun, kita ada free return system. Okay, tapi piping kita tak boleh buat macam tu. Okay, boleh, tapi contohlah kita katalah kita tak boleh buat macam tu. Takkan kita nak hantar air keluar, lepas tu kita nak collect balik. Yang itu kalau untuk sinki boleh lah. Okay, delivery pipe lain, bekalan air biasa, cold water, nanti dia keluar dari pipe sinki tu, dia dah masuk pipe lain dah, untuk sanitary, sewage. Okay, alright, so untuk chill water for example, dia mesti pergi, dia mesti balik dalam closed piping system. Okay, and then dalam chart ni actually dia ada shaded area lah, macam sama juga macam ducting hari tu ada shaded area dia, so means dia ada recommended ataupun typical friction loss. Okay, between 4 to 5 feet of water per 100 feet pipe length. Kalau nak ikutkan ni tak nampak sangat tapi sebenarnya kawasan pipe hingga 6 ni dia macam ada shaded area sikit lah. Okay, so ini untuk closed piping system. The other one is open piping system. Okay, ada bukan tak ada, tapi jarang lah. Okay, dalam aircon system, normally dekat cooling tower, bila kita punya pipe return, okay, return pipe, condenser water return tu pergi ke cooling tower, dia akan jadi open sebab dia akan spray air dalam cooling tower. Cooling tower nanti dia collect kat bawah, dekat water sump dia. Okay, dekat sump, and then baru dia akan flow balik ke dalam pipe, pergi ke chiller, jadi condenser water supply. Okay, ini konsep lebih kurang macam pipe
air sinki tadi lah, dia keluar, kita gunakan, lepas tu dia jatuh kat dalam drain ataupun outlet. Drain outlet tu dia flow balik. Okay, so that's why still kita ada juga application yang menggunakan open piping system, and then the typical friction rate is slightly higher, 6 to 8 feet of water per 100 feet pipe length. Okay, so ini friction chart lah. Okay, friction chart for closed and open piping system. Okay, next kita ada table for pipe sizing. Okay, so ini pun kita ada satu table which is summarize of typical flow rate for HVAC application, HVAC application. Okay, so ini dia punya range dia lah, daripada 2 UF GPM sampailah paling besar 30,000 US GPM. Okay, besar ni 900 mm punya pipe. Bagi saya tersangat besar lah, meaning dia punya diameter ni hampir 1 meter. Okay, memang sangat besar. So normally pun in application berapa ada besar-besar, 400mm ada, tapi 200mm pun kira dah consider besar lah. Okay, so kalau kamu tengok based on this table, kalau kamu tengok table ni, actually one thing that you can notice, the higher flow rate you have, then the bigger size pipe size you will need to use. Okay, lagi besar flow rate yang kita ada, lagi besar pipe yang kita kena gunakan. Okay, so it is quite straightforward lah. So meaning kita nak maintain velocity dalam piping kita, okay, as constant as possible, according to this continuity equation, Q equal to AV equal to constant. Okay, so senang je. So sebenarnya dalam aircon nak design ni, untuk design piping tu bukanlah sesuatu yang dia susah, bukan nak tu saya susah lah, major, tapi quite straightforward lah, saya boleh kata macam tu. Okay, sekejap alright, so ini table yang kita ada lah. Kenapa kita simply senang macam tu je, kita ada flow rate, kita boleh cari diameter dia. Okay, nampak tak? Sebelum ni kita ada flow rate, tak boleh cari diameter lagi sebab kita kena tahu berapa kita punya friction loss. Okay, dah tahu flow rate dengan friction loss, baru boleh cari diameter. Tapi bila kita gunakan table, kita tahu flow rate je, kita boleh cari diameter. Okay, sebab apa? Sebab kita dah determine table ni, dia dah simplified kan dah. Dia dah simplified kan, dia dah determine dah berapa losses kita tu. Dibagi dalam bentuk range lah. Okay, so range ni, okay, nilai-nilai range ni adalah acceptable range for typical losses. Macam tadi tu lah, dia sebut 4 hingga 6 hingga 8 ni. Tapi bila dia buat table ni, dia bagi tahu okay, berapa minimum dengan maksimum sahaja. Okay, in common practice, projek-projek yang biasa ni, so kita boleh gunakan table ni lah. So simply refer to the flow rate, kita determine the pipe diameter. Okay, nampak ada beza sikit sebelum ni kena tahu flow rate dengan friction rate. Okay, baru dapat diameter.
So sekarang ni kita tahu flow rate, boleh dapat diameter. Satu je benda ni turbulent. Okey, nampak macam mudah. Kenapa dia mudah? Sebab dia dah, again, dia dah permudahkan lah, dia dah simplifiedkan. Kita belajar dalam fluid, kena kira Reynolds number. Okay, yang ni tak perlu sebab dia dah tahu dah dengan flow rate sekian, dalam pipe sekian, berapa Reynolds number yang sepatutnya. Dia dah tahu ini adalah normally turbulent. Okay, roughness, kenapa roughness tak ada pun dalam calculation ni masa kita buat fluid dulu ada masuk E over D relative roughness tu. Okay, kenapa dalam ni tak ada? Sebab dia dah masuk ambil kira pipe yang digunakan hanyalah galvanized iron, GI ataupun pipe-pipe yang biasa lah, yang mana dia punya roughness pun probably more or less tak jauh beza. Okay, so kalau nak buat in practice, kalau nak buat design setiap satu semua nak kira, then dia akan jadi lambat lah. So bila dia dah simplifiedkan, okay, so dia buat table ni, okay, dia meet lah dengan dia punya losses punya range, dengan roughness punya range, dengan Reynolds number punya range, everything semua tu. Okay, dalam bahasa yang mudah, semua faktor-faktor tu sebenarnya dah diambil kira masa dia nak buat table ni. Okay, so macam ni lah untuk HVAC. Sama juga untuk bekalan air. Bekalan air, kalau sebenarnya building services ni kita ada banyak. Bukan setakat aircon, bukan setakat firefighting. Kita ada bekalan air, cold water, hot water supply. Lepas tu kita ada sanitary, pipe sanitary lah, sewerage ratio. Lepas tu kita ada gas piping. Satu lagi kita ada lift, vertical transport. Okay, kita hanya belajar satu saja component of building services ni. Okay, apa yang saya nak cakap, sebenarnya kalau kita belajar untuk design piping system untuk bangunan, konsep dia pun sama lah. Daripada flow rate ni, ataupun dia panggil loading unit. Daripada loading unit tu kita boleh tengok table, kita boleh tengok lah berapa pipe diameter yang sesuai digunakan. Okay, so move piping system design. Mungkin slide ni lain sikit gambar dia daripada kamu punya. Okay, piping system, again kita nak deliver, kita hanya ada piping system. Okay, kita hanya ada piping system bila kita pilih aircon. Okay, bila kita pilih aircon, kita pilih indirect expansion system. Okay, contohnya macam ni lah, menggunakan chill water, indirect expansion system. Okay, contohnya air cool chiller, water cool chiller, air cool package. Okay, sorry, air cool package tak. So normally chiller lah, air cool chiller, water cool chiller. Bila chiller ni ada chill water. Okay, so kena design piping system. Okay, ataupun kita pilih water cool chiller, yang mana kondenser dia sejukan udara, liquid, air, water. So meaning kena bersambung dengan cooling tower lah. So kena ada piping, condenser, water, pipe. Okay, water cool package pun sama. Water cool package menggunakan cooling tower. So kena ada condenser, water, pipe. Okay, so selain daripada sistem tu, kalau kita pilih aircon sistem VRV, split unit, kita pilih air cool package, so sistem-sistem tu tak perlukan piping design. Okay, tapi kalau kita pilih water cool chiller, air cool chiller, okay, water cool package, okay, ataupun dalam erti kata yang lain, kita pilih sistem yang indirect expansion dan water cool, then kita kena buat piping system, kena design lah piping system. Okay, so again is very important, sama macam ducting, it's very important to properly size our piping, okay, to maintain the flow rate throughout the system. Okay, so ini tadi yang kita tengok chart tadi, ada yang close
piping system, ada yang open piping system. Kalau open ni untuk cooling tower lah, sebab bila sampai kat sini ni dia terbuka. Okay, dia spray ke bawah, jatuh dekat sump bawah ni, dan dia akan flow masuk dalam pipe balik. Kalau chill water normally dia close system, dia flow in a closed circuit. Ada expansion, dia ada expansion tank, okay? Tapi still kita consider dia sebagai closed system. Okay, expansion tank ni sama macam radiator kereta kamu lah. Radiator kereta kamu pun ada satu expansion tank, sebab kita ada liquid dalam ni. Okay, so bila dia panas, dia mengembang, dia masuk dalam expansion tank. Bila dia sejuk, sebab chill water sejuk kan, sejuk dia akan mengecut lah. So dia, dalam ni akan berkurang. So expansion tank tu akan hantar balik air masuk ke dalam piping kita. Kalau tidak, nanti bila dia sejuk, mengurang tu, okay, air tak cukup pula nanti. So that's the purpose of expansion tank. Kita memang ada expansion tank dalam chill water piping system ni. Okay, so bila kita ada piping ni, kita nak tahu air kita cukup ke tak kan. Kadang-kadang ada bocor kecil, makin lama makin kurang kan. Kita tengok kat expansion tank tu lah. Kalau air dia macam kerap berkurang, kena top up, then mungkin ada masalah lah. Okay, so that's one good reason lah. Kalau radiator kita is a closed system, ada expansion tank pun, kita boleh monitor level coolant dalam tu, ataupun air kalau lah radiator kita gunakan air. Okay, tapi nasib baiklah radiator kita tu ada dia punya cap atas tu kan, so boleh juga check kat situ. Tapi kalau nak confirm, tengok dekat expansion tank. Okay, piping normally memang tak ada lah. Bila dia dapat piping, it is a closed system, kita pun tak nampak lah apa kat dalam tu. Okay, so again, tadi saya dah cakap, nak gunakan table tu basically kita kena tahu flow rate kita. Bila kita tahu flow rate kita, then kita tahulah berapa kita punya pipe size. Okay, so kita nak tahu berapa flow rate, ini simple equation dia. Cooling energy from water side. Dulu kita pernah belajar calculate cooling energy from air side, yang mana formula dia 4.5 kali CFM kali delta H. Okay, kali ni kita ada more or less similar equation which is derived from the same basic equation. Kita ada Q M dot Cp delta T. Okay, so bila kita M dot Cp tu, dia akan jadi macam ni lah. Okay, delta T remain as delta T. Okay, Q is yang ni lah, cooling energy. Okay, so 500 ni macam kita punya 4.5 hari tu lah, dia dah jadi constant. Okay, UFGPM kita punya CFM dulu, delta T dulu kita pakai delta H enthalpy kan, sebab H equal to CPT. Okay, so in this case CP kita dah termasuk dalam ni lah. Okay, so apa yang saya nak cuba sampaikan, formula ni yang kerap digunakan di industri sebenarnya berasal daripada Q equal to M dot CPT. Okay, sama je. Alright, so again these two equation are similar. Okay, cuma unit je berbeza. Okay, iaitu sini pakai BTU, sini pakai RT. Okay, so nak convert BTU 12,000 BTU equal to 1 RT. So kalau kita nak convert, kita kena bahagi 12,000 kat bawah ni lah. So 12,000 dengan 500, kalau kita cancel off, dia akan jadi 24. Okay, so bahagi 24. Okay, so equation 2 ni sama saja kecuali unit. Okay,
kenapa kenapa dia berbeza? Okay, kenapa ada dua unit? Alright, sebab normally for a bigger system kita specify dia dalam RT. Okay, so senang kita pakai formula ni. Okay, kalau equipment pula normally dia specify dalam BTU, so kita pakai formula ni. Okay, tapi sebenarnya sama je dua-dua formula ni. Alright, so nak guna salah satu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ini kita punya sistem. Dekat chiller kita pakai RT. Untuk bigger unit lah. Bila kita ada air cool chiller, water cool chiller ni, normally dia unit-unit yang besar. Kalau kamu ingat dulu saya cakap, kalau unit-unit besar ni dia punya spek dia dalam RT. Okay, kalau unit-unit kecil, siapa boleh teka unit dia dalam apa? Siapa boleh teka? Horsepower. Thank you. Betul dalam horsepower. Okay, so ini dalam RT. Kalau dekat sini AHU FCU ni pula dalam BTU. Okay, so dia ada difference lah dalam bentuk unit saja. Okay, so that's why saya list down dua equation ni. Okay, so dekat bawah ni kamu nampak flow rate of chill water and condenser water. Okay, dia beritahu dekat sini evaporator 2.4 US GPM per RT, condenser pula 3.0 US GPM per RT. Okay, mana datang benda ni? Alright, so ini datang daripada standard test condition lah. Kejap lagi kita akan tengok standard test condition tu. Okay, sebab masa dia develop chiller ni, dia mesti ada dia punya standard reference lah. Berapa dia punya operating temperature difference for example. Okay, so temperature difference across chiller ni is very important. Dekat condenser kita ada condenser water supply dan kita ada condenser water return. Okay, supply sejuk, dia ambil haba, return akan panas. Okay, return ke cooling tower. Chill water, dia supply sejuk pergi ke AHU FCU and then dia akan return panas. Okay, balik ke evaporator. Okay, sejuk panas is subjektif tapi maksud saya temperature yang return ni lebih tinggi daripada yang supply. Okay, sebab dia absorb heat Okay, sebab kalau nak kata chill water return ni panas, tak panas. Temperature dia sebenarnya dalam 12 darjah Celsius 12.3 ataupun 54 Fahrenheit. Okay, tapi dia lebih tinggi daripada supply lah. Okay, so kalau kamu nampak ni, saya buat dash kat sini ni ada 4 temperature. Okay, condenser water supply, condenser water return, chill water supply dan chill water return. Okay, so dalam standard Ahri for example, Ahri ni memang semua chiller manufacturer dia buat testing based on this Ahri 550 and 590 punya standard lah. Okay, ini contoh lah sekarang ada 551 dan 591. Okay, alright. So dalam standard rating condition dia ataupun chiller ni, kebiasaannya dia design chill water return dengan supply adalah 54 dengan 44 Fahrenheit. Okay, bermaksud dia punya data T dia adalah 10 degree Fahrenheit. Okay, so daripada sini ni kalau kita masukkan dalam equation yang tadi, kita akan dapat jawapan 2.4. Okay,
Sebagai contoh ini equation dia. Okay, ini equation dia. Kita nak tahu flow rate dia berapa US GPM. Kita ada 1 tan contohnya. Okay, 1 RT. So sini 24, sini 10. So bila kita bagi sini jadi 2.4 lah. Bila kita pindah kita akan dapat 2.4 So maksudnya 2.4 US GPM untuk setiap tan chiller. Okay. So kalau kita ada 100 tan, okay, chiller kita 100 tan, maksudnya flow rate dekat evaporator kita ni adalah sebanyak 240 US GPM. Boleh nampak? Boleh tu. Okay ini macam rule of thumb lah. Okay. Chiller tapi dia sebenarnya bukan rule of thumb, dia memang betul-betul proportionate ikut benda ni. Okay. So chiller ni bila design, manufacturer design, dia kena buat test apa semua, dia kena design based on this flow rate. Okay. Dia kena buat test pada this temperature lah, 44, 54. Okay. So kalau chiller dia contohnya saya buat chiller, saya buka kilang buat chiller, jenama chiller saya, nama saya sendiri lah, Hazran. Okay. Hazran chiller. So kalau saya punya chiller 100 tan, flow rate saya dekat evaporator adalah 240 US GPM. Kalau chiller saya 200 tan, dia akan jadi 480 US GPM. That kind of thing. Okay. So sebab tu pipe kita, chiller brand apa pun, kalau dia 100 tan, dia punya flow rate, nominal flow rate dia 240 US GPM, pipe dia mesti inci. Okay. Sebab dia dalam range 130 ke 250 ni. Okay. So pipe dia 4 inci. Kamu tengok chiller apa pun, normally size dia adalah 4 inci lah kat situ. Okay. Untuk evaporator. Okay. Kalau untuk condenser, dia tinggi sikit. Kenapa dia tinggi sikit? Kalau chiller, bila kita sebut chiller 100 tan, dia refer dekat cooling capacity tau. Cooling capacity dekat evaporator. Condenser ni normally higher than, dia punya rate dia higher than evaporator. Kalau kita 100 tan, sini 100 tan, okay, due to losses, kita tak mungkin nak boleh reject haba 100 tan tadi. Okay. So normally condenser kita ni capacity dia 25% lebih tinggi daripada evaporator. Kalau sini 100 tan, sini akan jadi 125 tan. Okay. Condenser ni selalu lagi besar lah. Kalau kamu ingat dulu saya pun cakap macam mana nak detect kat chiller tu mana satu condenser, mana satu evaporator. Tengok yang mana lebih besar. Okay, sebab capacity dia. Okay. Tak semestinya, tapi kemungkinan besar yang besar tu adalah condenser. Tapi capacity dia mesti lagi besar. Okay, sebab dia nak reject heat. Okay. So kalau kita tengok tadi, ini untuk evaporator. Ini pula untuk chiller. Okay. Chiller ni, condenser. Condenser ni dia punya temperature dia supply and return 85 dengan 95. Kalau ikut ahli standard. Okay, 85 95. Okay, substitute dalam formula tadi dapat 3 US GPM per tan. Okay. Alright. So bila kita design aircon, kita pakai water cool chiller for example. Chiller kita ni contohnya 100 tan tadi. Kita tahu condenser kita 125 tan. Okay. Katalah kita predict cooling tower kita kena 125 tan. Kita tak boleh pasang cooling tower sama macam 100 tan ni. Okay, kena pasang
cooling tower yang sesuai dengan condenser punya capacity. Okay, so harap-harap kamu faham lah susah sikit nak explain, tapi harap-harap boleh faham. Benda pun tak susah, tapi this figure ni memang daripada standard yang kita guna pakai di industri lah. Okay, so kalau ikut Malaysia standard dia ada perbezaan sikit kalau chill water sama 44-54, tapi kalau condenser water kita punya tinggi sikit 87-97. Okay, extra 2 degree Fahrenheit daripada hari standard. Okay, salah satu sebabnya sebab kita punya ambient dekat Malaysia lebih panas kan. Okay, so kita punya condenser water pun tinggi sikit suhu dia. Okay, alright, just nak check, boleh follow? Boleh sir. Boleh so temperature ni 454, 8595 ataupun Malaysia Standard 8797 ni adalah refer kepada point-point ni. Okay, pada point-point ni lah. Sini 44, sini 54. Sini supply 85 contohnya, kalau ikut 85 atau 87, sini return 95 atau 97. Okay, so bila kita design pun kita ikut benda ni lah, dia ikut standard. Tapi dekat Malaysia ataupun setengah-setengah designer dia buat yang lain sikit lah daripada standard. Kadang-kadang boleh, tak ada masalah. Manufacturer kena buat ikut standard, orang operate boleh tak ikut standard. Okay, maksud saya contohnya dia tak nak pakai 4454, dia nak pakai 4656, boleh, tak ada masalah. Ataupun dia nak pakai 56, tambahan lagi 2 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, biasanya kalau kamu akan dengar nanti orang design piping ni based on data T10. Okay, data T10 lah. Sebab kalau kamu tengok dalam table ni semuanya data T10, 4454, okay, 8595 data T10. Tapi ada orang dia buat design ataupun operate pada data T12, 14, 16 pun ada. Okay, so macam ni lah ni. Kebiasaannya macam ni. Daripada chiller tu dia kata dia 100 ton, kita tahu okay, ini flow rate kat sini 240. Kita tengok table, ini pipe 4 inci. Okay, so kalau dia 100 ton tadi, sini 125 ton. Okay, 125 ton lah. Tapi sorry nak remind kamu 3 USGPM per RT ni dia dah refer kepada 100 ton lah. Okay, bukannya kena kali dengan 125. Ini dah ambil kira faktor tu. Kalau kamu ambil 2.4 kali dengan 1.25, which is 25% extra, kamu akan dapat 3. Okay, so kalau sini 100 ton, sini flow rate 240, tapi kat sini flow rate dia 300 US GPM. So kalau kita tengok table, 300 dalam range ni. Okay, so dekat evaporator pipe dia 4 inci, dekat condenser pipe dia 5 inci. Okay, boleh imagine 4 inci, 5 inci. Boleh imagine pipe tu kat mana? Sini 4 inci, sini 5 inci. Betul kan? Betul tak betul? Saya tak boleh nampak kalau kamu type lah, sebab ni tengah full screen Ya. Okay. Alright. So saya dah kata tadi, sini 4 inci, sini 5 inci kan.
Okay, so sebenarnya kerja kita dah senang. Bila kita design pakai chiller 100 tan, kita pun order, dia pun sampai. Okay, kita pun tengok. Okay, pipe kat sini 4 inci, kat sini 5 inci, kan? So kita tahulah kita kena buat piping system 4 inci kat sini dan 5 inci kat sini. Okay, kalau dia straight lah. Tapi kalau dia pecah, ada header, ada cabang-cabang, then kita kena design lain. Okay, faham maksud saya? Kalau kita ada single AHU, okay, kapasiti dia pun sama. Bila kapasiti sama, maksudnya flow rate dia sama, dia punya pipe pun akan sama lah. Dia pakai pump pun satu je, so dia akan jadi semua 4 inci lah semua ni. Okay, sini semua pun kalau single, dia akan jadi pipe semuanya 5 inci. Okay, kita dah beli chiller, dah nampak dah kat sini 5 inci, sini 4 inci. Takkanlah kita nak pasang pipe yang lain saiz kan. Okay, sama macam kita beli aircon split unit. Okay, bawa balik nak pasang, tengok, oh kenapa dia punya pipe copper yang tu 3 suku inci. So kita pasanglah 3 suku inci. Tak perlulah kita nak pergi beli pipe 1 inci pula nak pasang. Tak perlu, sebab connector tu sendiri pun dah ada saiz dia. Okay, kalau dalam case chiller ni normally dekat flange je lah. Okay, tapi kalau kita gunakan dua pump, kita letak parallel, so mungkin dekat sini akan jadi saiz yang lebih kecil. Kalau kita ada 10 AHU, mungkin saiz dia pun akan jadi kecil. Okay, sebab flow rate dia akan pergi sikit-sikit ke setiap AHU tadi tu. Okay, so ni Malaysian standard, bawah ni Malaysian standard lah, atas ni international standard. Okay, ni chiller testing sebagai contoh macam mana dia buat testing carrier ni. Alright, so ni saya jumpa kat internet lah, dia punya factory dia. Factory dia ni actually dapat certification lah daripada AHRI ni, AHRI Approved Test Stand. Okay, so maksudnya dia boleh buat test produk dia, tak perlu hantar pergi ke AHRI untuk buat testing. Dan yang kedua, dia boleh buat test untuk orang. Okay, kalau saya buat chiller, saya tak ada tempat nak test, saya boleh hantar kat dia lah untuk dia testkan. Okay, so kalau kamu tengok macam ni lah, ada pipe, ada chi water yang masuk. Okay, dia akan measure temperature in out. Okay, make sure dia delta T dia 10, flow rate dia berapa, dia ada tolerance dia. Kalau temperature plus minus 0.5 Fahrenheit, kalau flow rate plus minus 5% ke 10% saya tak ingat, tapi dia ada dalam test prosedur tu, dia ada beritahu lah. Okay, kalau chiller 100 tan, flow rate 240 USGPM, letih nak maintain 240 ni. Okay, so dia boleh accept, ada tolerance lah, plus minus mungkin 5 to 10% lah, saya tak ingat. Okay, next kita tengok satu example. Okay, so kita ada satu AHU, sebagai contoh, satu AHU tapi kita connect kepada 5 chiller. Okay, chiller kita kecil-kecil semua, model chiller, anchor chiller, capacity 10 RT each. Okay, AHU kita 600,000 BTU ataupun 50 RT. So kita pairkan ni memang cukup lah. Sini 50 tan, sini 50 tan. Okay, tapi kita ada 5 chiller, so kita ada header. Okay, kat sini kita punya main header lah. Okay, so kita akan calculate lah. Kita akan calculate berapa pipe size kat sini, which is semua sama. Okay, berapa pipe size dekat header. Okay, dan berapa pipe size yang keluar masuk daripada AHU. Sebenarnya kita dah boleh nampak lah. Kita tengok AHU kita, dia pakai pipe
3 inci. Tengok konektor kat sini 3 inci. Sebenarnya kita tahu dah. Tapi in case kita nak design, for example. Okay. So bila kita buat pipe layout ni, okay, pipe layout ni kita tahulah kita ada banyak chiller. Okay. So dia pecah-pecahkan, and then dia akan connect dekat satu header. Lepas tu dia akan pump pergi ke AHU dan dia akan return balik lah. Okay, sebelah sini return balik. Okay. So kita gunakan formula ni contohnya. Okay. Kita punya RT kita, total RT kita tadi 50 tan. Okay. Sorry, yang ini kita tengok dekat chiller dekat chiller dia 10 tan. Okay. So katalah kita masuk 10. Okay, 10 kali 24 240 bahagi 10, dia tadi 10 So kita akan dapat 240 US GPM. Okay. So US 24 GPM. Kalau kita masukkan 50 dekat issue contohnya, 50 kali 24, okay, bahagi dengan 10. So kita dapat flow rate kita sama dengan 120. Okay. So based on flow rate tu 24 US GPM, tengok kat sini dia dalam range ni, so kita pakai pipe 2 inci. 120 US GPM dia dalam range yang ini, so kita pakai pipe 3 inci. Okay. So kalau tengok sistem ni, sistem ni actually, okay, kalau kita tengok sistem ni, sebenarnya kita dah boleh nampak konektor kat sini 3 inci, okay, konektor kat sini 2 inci, just in case kalau kita nak design. Okay, so pipe 2 inci ni semuanya bawa 24 US GPM. Dia masuk header, dia akan terkumpul lah semua jadi 120 US GPM. Okay, so bila dia 120, dia akan pergi 120 US GPM, masuk dalam issue, keluar, balik ke sini dalam keadaan 120 US GPM, and then dia akan masuk sikit-sikit 24, 24, 24, 24, 24, keluar pun semua 24, masuk dalam header, total up semua akan jadi 120 balik. Silakan macam tu. Okay, so ini daripada design projek hari tu lah. Okay, dalam design projek hari tu kamu tak perlu buat piping, pump selection, tak perlu kan. So basically ini saya tunjukkan kalau kita kena buat piping design ni macam mana nak calculate based on flow rate. Okay. So ni table dia. To determine pump size kita ada formula. Ini formula dia. Kalau kamu tengok artikel yang saya share semalam pun ada formula yang lebih kurang macam ni, tapi formula tu dalam SI unit. Okay, ini dalam imperial unit. So pump horsepower Q kali head kali dengan specific gravity of the fluid. Okay, 3960 ni is a constant kali dengan pump efficiency. Okay, tapi flow rate dalam ni kita tak pakai US GPM, tapi kita pakai GPM ataupun imperial gallon per minute. Okay, 120 US GPM is equal to 100 IGPM. Okay, so dia punya conversion factor dia 1.2 lah. Okay, ini 1 kali dengan ini 1.2. Okay, ini kita dapat daripada flow rate kita. Head
ini kita dapat daripada piping kita. Macam mana dia calculate dapat 104.4 feet ni daripada layout tadi ni. Dia kena calculate berapa dia punya static head, iaitu ketinggian. Dia kena calculate major loss dan minor losses. Okay, panjang pipe, okay, dan juga semua fitting-fitting yang ada ni, ada valve, okay, lepas tu ada elbow, okay, kat sini ada valve lagi, macam-macam lah semua fitting yang ada dalam ni. So calculate berapa head. SG ikut lah, kalau air 1.0 lah, okay, 3960. Efficiency typically untuk pump dalam 70%. Okay, so then you substitute all this value, you akan dapat pump horsepower dia 3.77. So we use 4 horsepower pump. Okay, tu satu contoh yang mudah lah. Ada apa soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Sir, Ya. kenapa dekat evaporator kat chiller tu, dia punya standard dia keluar tu suhu dia sangat-sangat rendah, 44. Okay, dia chill water. Okay, kamu tengok chill water ni dalam pipe aircon kita memang sejuk. Kalau kita pakai refrigerant lagi sejuk, temperature dia minus. Okay, so kita pakai chill water, alright. Kita supply, normally ini kita punya typical supply lah. Okay, yang ini kamu just imagine kalau 445 ni mungkin kamu nak susah nak imagine, tapi temperature dia sebenar 7 dengan 12. Okay, yang exactly 6.67 degree centigrade, degree C dengan 12.23 degree C yang sebenar. Kamu just imagine kamu supply 7 darjah Celsius pergi ke AHU, return daripada AHU 12 darjah Celsius. Okay, kalau kamu supply dengan temperature yang lebih tinggi, nanti udara kamu tu mix air, nak jadi supply air tu pada 55 Fahrenheit tak boleh. Okay, yang ini kamu belajar dalam heat transfer dulu. Kamu ada plot satu chart ataupun graph yang dipanggil TX diagram untuk double pipe, parallel flow, counter flow, apa semua tu. Kamu ada plot dia punya TX diagram dia tu. Ingat tak TX diagram? Ingat sir, sikit-sikit. Heat exchange kan. Bila kamu nak heat exchange, kamu nak sejukkan udara pergi temperature yang rendah. Kamu kena supply something yang lagi suhu yang lagi rendah daripada tu, baru udara tu boleh jadi sejuk macam tu. Kalau kamu nak sejukkan udara pergi ke contohnya 20 darjah Celsius lah, senang kan, senang boleh imagine. Nak sejukkan udara 20 darjah Celsius, tapi benda yang nak sejukkan udara tu tubuh dia 30 darjah Celsius, macam mana? Macam tu lah. So kalau nak sejukkan udara 20 darjah Celsius, benda yang nak sejukkan udara tu kena something yang lagi rendah daripada 20. Okay, evaporator apa semua ni kan heat exchanger kan. Bila kamu buat analisis exchanger dulu pun kamu ada tengok temperature cold fluid in out berapa, temperature hot fluid in out berapa. Okay, so kena jagalah temperature tu. Okay, so jawab soalan Okay sir, faham lah. Alright. So ini typical lah. Ini typical. Bila kita operate pun sama Bila kita operate kan, chiller kita operate, bila kita tengok chiller kita kan, return 56, 58
Maksudnya dekat bangunan tu panas lah sebab return tinggi. Lepas tu bila chiller kita keluarkan 44, okey bagus. Walaupun return tinggi tapi supply masih boleh maintain 44. Tapi kalau supply kita 44 naik 46 naik 48, something wrong with our chiller. Okay, sebab sepatutnya dia kena produce 44 Fahrenheit. Okay, daripada situ kita dah boleh detect lah. Okay, contohnya saya ada pejabat, saya komplain, aircon saya tak sejuk. Orang tu pun datang, dia check chill water dekat yang masuk kat bilik saya. Dia rasa, katalah dia boleh check temperature 40 contohnya lah 48 50. So dia pun tahu chill water punya temperature tu dah tak cantik lah. Okay, boleh faham? Boleh sir. Okay, so ni testing ni example tadi simple, very simple Ini saya cerita yang mudah-mudah lah cara nak design ni. Sebab kita bukannya meja macam bekalan air. Kita boleh jadi meja. Kalau kamu design macam aircon untuk kompleks kejuruteraan, itu piping system yang meja tu, kena kira tu betul Tapi kalau yang biasa, yang lain tu just simple piping system lah. Kita punya main system adalah aircon system, bukannya piping. Tapi kalau kamu buat bekalan air daripada main pipe tu nak buat piping design, nak hantar air pergi ke tangki, daripada tangki turun pergi ke toilet, dapur, shower, whatever lah katalah bangunan 20 tingkat 88 tingkat ke, tak kisahlah macam KLCC tu. So then betul-betul kena buat piping lah untuk bekalan air. Okay, so yang ni saya just beritahu kamu cara yang mudah macam mana nak buat pipe selection, macam mana nak kira pumping power, berapa pump yang diperlukan. Okay, dengan cara yang mudah lah. Alright, so ini application ni untuk chill water sajalah ataupun aircon sajalah. Kalau untuk bekalan air ada application yang lebih kurang macam ni, tapi dia punya table lain sikit lah. Dia bergantung kepada loading unit, bukan kepada flow rate macam kita. Tapi eventually loading unit adalah flow rate lah. Okay, so kita break sekejap Hari ni 11.30 dah lambat sikit break Okay, break sekejap 5 minit sampai 4 minit lah, sampai 11.35.
Okey, jom sambung. Sikit lagi tak banyak lah. Ada berapa slide je ni? 3 slide je. Okey, saya sambung Boleh saya boleh. Okey, alright. Jom. So, ini tadi satu contoh lah satu contoh. Then another example so let's say each of this room the cooling capacity or cooling load is 60,000 BTU or 5 RT. So kita ada 10 bilik, meaning kita punya chiller kita ni let's say kita pakai air-cooled chiller. Okay, air-cooled chiller kita kapasiti dia 600,000 BTU lah ataupun 50 RT. Okay, tadi contoh tadi satu PHU ataupun satu bilik sambung dengan 5 chiller. Yang ni terbalik, 10 bilik sambung satu chiller which is yang ini lebih common lah. Okay, ini arrangement yang lebih common. Normally kita ada satu chiller yang bersambung ke 10 bilik, 20 bilik, 30 bilik 10 bilik, 2 dewan ke 4 dewan, 5 dewan, whatever. Okay, so let's say this is our system. We have 10 rooms which have identical cooling load. Let's say semua sama lah 60,000. Cooling load dia mungkin tak sama. Ini mungkin 58, okay, ini 57, ini 56. Okay, semua ni 56 katakan, sini 57 balik. So kita pakai 60,000 lah katakan, saiz yang paling hampir. Okay, semua saiz sama. Okay, so total 50 ton. Over here we have 50 ton total Okay, so 50 RT again, dia punya flow rate samalah 120 tadi. Okay, kalau untuk 5 RT, kalau kita ataupun ini 60,000 ni, let's say kita masukkan dalam formula ni yang ini, okay, kita masukkan 60,000, ini 10, kita akan dapat USGPM. Okay, ataupun kita masukkan 5 RT, ini 10, kita akan dapat berapa USGPM. Jawapan dia sama lah. Okay, so jawapan dia adalah 12 USGPM. Okay, setiap satu ni 12 USGPM. So bila dia flow 120, masuk sini 12, so bakinya yang akan meneruskan, saya panggil term yang senang lah, meneruskan perjalanan tu tinggal 108. Keluar 12 tinggal 96, keluar 12 tinggal 84, 72 sampai dah last kali sini tinggal 12. Dan 12 ni akan masuk ke unit yang terakhir. Okay, so then return 12. Sampai sini kawan dia masuk 12 yang return balik jadi 24, jadi 36, 48, 60, 72 sampai last kali dia collect semua balik chill water yang return, dia jadi 120. Okay, sebab itu pipe supply dan return normally sama size. Okay, kita akan ada dua pipe, supply dan return normally sama size. Okay, so based on flow rate 120, kita tengok dalam table tadi 3 inci, 108 pun 3 inci, 3 inci, 3 inci, sampai sini pun masih 3 inci. So meaning setiap kali discharge ni kita tak perlu pun nak reduce pipe diameter. Walaupun dia keluar, tapi pipe dia masih boleh maintain kesemuanya 3 inci. Okay, sampai sini mungkin boleh reduce 2,5 inci. Okay, sampai last kali
sampai 36 2 inci, lepas tu 1 inci. Okay. So pipe yang semua ni, yang masuk ni semuanya 1 inci. Okay. Sebab flow rate kat sini semua 12 USGPM. Okay. So macam tu lah, simple method lah macam mana nak design. Okay, flow rate macam mana, pump macam mana nak calculate berapa pump yang diperlukan based on 120 lah. Okay, flow rate 120. Head dia kamu kena calculate lah, head dia semua ni berapa dia punya major loss, minor loss apa semua, equivalent length dia untuk minor losses ni, total up dapat dia punya total head. So kamu kena calculate total head untuk piping system. Dalam HVAC ni normally saya tak ajar lah berapa total, macam mana nak calculate total head. Okay, kita terus pakai berapa total head je, sebab kita bukan nak belajar piping. Major kita bukan piping, kita just roughly macam mana nak buat sizing untuk chilled water pipe kita ataupun condenser water. Okay, so total head SG kita sama dengan 1. Ini kita punya 3960 ni constant. Okay, and then efficiency kita pakai 0.7 lah, sebab kita masih tak tahu lagi nak pakai pump apa. Okay, kita belum buka katalog lagi. So kita assume dulu 0.7, then baru kita tahu pump kita berapa horsepower, tengok katalog. Okay, and then kita tengok lah berapa dia punya ni, tengok dekat flow rate kita, efficiency dia berapa, then kita boleh masuk balik. Tapi normally dia tak jauh daripada 0.7. Okay, so kalau kita pakai 0.7 ni dah selamat lah. Kalau di 0.8, which is kita dah assume worst case, lagi teruk daripada ni. Tapi kalau kita punya calculation 0.7 initially based on 0.7, tapi actual efficiency kita 0.6, itu masalah. Okay, kita kira size cukup untuk ambil kira losses ataupun efficiency 70%, tengok-tengok dia lagi less. Okay, so kena recalculate, takut memerlukan size yang lebih besar. Okay, so itu contoh lah. Then kita ada exercise, kamu boleh go through exercise ni. Okay, we have 300 ton water cool chiller is used to cool a building. Ada tinggal perkataan tu, to cool a building with 10 numbers of equally sized issue. Bila ada 10, maksudnya satu issue ni 30 ton lah. Sama case macam tadi ni, kita ada 10, 5 ton, total 50. Kalau kita ada 300, 10 bilik, setiap satu 30. Okay, determine the pipe size and pumping power required using the following data. Okay, data T dia bagi 10, total head bagi 200, pump efficiency 70%. So kamu boleh calculate lah berapa size pipe kat sini. Lepas tu dia keluar setiap satu, perlu kecil ke tak, lepas tu dia keluar lagi, lepas tu check balik size, keluar lagi sampai last sekali kat sini. Okay, so yang biru ni supply, yang merah ni return. Ini pergi ke evaporator lah, chill water pump. Kalau untuk cooling water pula, condenser water ni, so ini dia single lah, tak ada bagi-bagi macam ni. So based on flow rate, sini size, satu size, sini satu size yang sama lah. Okay, ini dia ada pecah-pecah ni, mungkin kena kecil-kecil lah. Okay, so untuk cooling water ni kamu design based on this data lah, semua data-data ni. Okay, cooling tower pump boleh banyak. Bila pump boleh banyak, pipe pun akan pecah-pecah. Chill water pun boleh banyak pump, boleh pecah-pecah. Cooling tower pun kadang-kadang boleh ada beberapa unit, so pun pipe pun mungkin kena pecah-pecah. Okay, so dalam bahasa yang mudah, apabila flow rate tu pecah-pecah je, macam issue ni, pecah dua sini, dua sini, dua sini, dua sini, selalunya size tu kita kena kecilkan supaya kita nak maintain
flow rate dalam tu. Okay, so ini kamu boleh try nanti kamu tengok balik example-example yang saya bagi tadi, equation dia pun very simple tak susah pun kita buat kerja senang-senang je. Okay, so kamu try buat lah exercise ni. And then okay, ada ni, ada contoh untuk chiller, untuk AHU, untuk FCU. Contohnya chiller 300 ton, US GPM berapa, pipe size dia berapa. So 300 RT ni kamu boleh calculate kan berapa dia punya US GPM dia. So tadi dia sebut berapa ni, 2.4 US GPM per ton. Sekejap so, kita calculate 2.4 kali 300. So flow rate kat sini 720 US GPM. Pipe size dia kita boleh tengok table tadi lah, 220, pipe size dia 8 inci lah. Untuk condenser pula, kalau chiller evaporator 300, condenser saya kata 25% kali dengan 1.25, so sini 375 RT. Ataupun kalau tak nak confuse, kita pakai flow rate kat sini 3 US GPM per RT. So maksudnya 3 kali 300 ton. So flow rate dekat sini mesti 900 US GPM. So kalau 900 US GPM dalam range yang sama, so dia masih menggunakan pipe 8 inci. So ini issue. Kalau issue ni size dia, berapa flow rate yang akan masuk, keluar masuk kat dia, boleh tahu berapa pipe size untuk issue ni. FCU kecil lagi, 45,000 BTU. Boleh calculate berapa dia punya flow rate yang masuk dekat dalam tube-tube ni. Boleh tahu berapa pipe size dia yang pergi ke FCU ni. So itu saja untuk chapter piping ni. Very simple. Sebab apa dalam Econ selalunya kita punya major works nak calculate cooling load, nak calculate mungkin psychometric, kalau pilih ducted system nak kena buat ducting design. Kalau ada indirect expansion ataupun cooling water cool system, kena buat piping design. So itu saja. So macam mana? Ada soalan sebelum kita stop? Tak ada je, semua okey. Yang saya cakap tadi nak kena tengok flow rate waktu dia split tu. Tu kan dia ada kiri kanan yang saya tunjuk tadi kan, almost yang dekat last kali tu. Yang tu flow rate in terms of dia punya numerical value ataupun in terms of partition, sama ada laminar flow ataupun turbulent flow. Kita just refer kepada value saja. Sebab sistem kita normally memang akan turbulent. Okey, faham. Kalau kita belajar dalam fluid mechanics dulu, memang banyak faktor sebenarnya kita nak kena ambil tahu untuk design pipe kan. Tapi ini in practice dia dah banyak permudahkan lah. Walaupun kita nampak macam tak perlu kira Reynolds number, tak perlu kira relative roughness, apa semua tu, tapi faktor-faktor ni sebenarnya semua dah diambil kira dalam ni.
Okay. Tapi untuk pipe biasa okey lah, boleh lah. Tapi kalau kamu design pipe oil and gas, design pipe untuk power plant, itu lain. Tak boleh simply macam ni. Okay, sebab material dia lain, roughness dia lain. Ini untuk aircon, HVAC ni, dia kita pakai common material. So roughness punya issue tu dia dah ambil kira dalam ni. Ducting, kita banyak pakai GI duct. Okay, bila kita pakai GI duct pun sama. Kita tak perlu ambil kira faktor roughness lagi dah. Tapi kalau kita pakai fabric duct, then kena hati-hati sebab cara kita calculate yang biasa-biasa ni, kita tak consider fabric duct pun. So bila orang introduce fabric duct, calculation dia lain sikit. Saya perasan dia pakai losses yang lagi rendah kan. Okay. Mungkin dia ambil kira faktor roughness tu dekat dalam losses tu lah. Thank you sir. Okay, boleh faham? Boleh sir. Ini cara kita design ni, dia boleh jadi lagi kompleks. Kamu sendiri pun pernah belajar fluid mechanics, tapi itu bukan untuk design. Walaupun sebenarnya saya tengok soalan-soalan tu, apa yang kamu belajar tu pun yalah quite interesting lah. Tapi kalau kamu bekerja dengan JKR ke, Cabas ke, JPS ke kan, kena buat piping besar-besar apa semua. Okay. Itu mungkin lagi banyak benda yang kamu kena consider lah. Okay. So ini kita very quick je macam mana kita nak, roughly kita nak tahu kalau kita ada water cool chiller, water cool system, kita ada indirect expansion system, macam mana kita nak pilih pipe size tu. Okay. Tapi jangan lupa di sebalik cara yang mudah kita gunakan ni, sebenarnya apa benda yang patut kita tahu. Okay. Iaitu semua teori-teori daripada fluid mechanics lah, roughness, Reynolds number, okay, that kind of thing. Dalam fluid ni memang tak boleh lari daripada Reynolds number sebab turbulent apa semua tu lah. Tak boleh lari daripada roughness sebab kita involvekan material. Tak boleh lari dengan satu lagi Bernoulli equation. Okay, lagi satu continuity equation lah, Q equal to AV tu. Okay, so kamu try buat soalan. Okay, so itu je lah, simple je, formula tak banyak. Kita pun gunakan table. Kalau dalam test dulu pun sama macam tu. Okay, saya bagi condition, data T berapa, ni berapa, ni berapa. Okay, calculate berapa size, macam tu lah. Alright, so saya rasa itu saja. Hari ni hari Selasa So hari Khamis nanti sebenarnya Khamis ni ada talk ni, tapi orang yang nak bagi talk tu terkena batu karang So saya postpone semuanya minggu depan lah. Tapi kalau nak masuk chapter berikutnya pun macam tak best sebab kita baru hari ni chapter baru, Khamis chapter baru, macam tak best lah. So tak apa, nanti saya akan inform kamu lah apa yang kamu perlu buat. Sama ada saya bagi masa untuk kamu study pump piping ke, macam tu lah. Saya bagi assignment ke, sebab assignment pun sepatutnya datang daripada chapter ni lah, assignment yang last. Okay, ataupun discussion macam tu lah. Alright, so apa-apa nanti saya akan inform dalam group lah. Okay, so kemungkinan besar kita tak akan masuk chapter 9 pada hari Khamis. Ada kelas tak ada kelas, ataupun buat kerja sendiri, discussion sendiri ke apa ke, nanti saya akan beritahu. Okay, tak ada soalan apa Tak ada dah sir. Okay. Alright, so terima kasih. Alright.
Siapa nak left boleh left, siapa nak tanya soalan boleh stay dan tanya soalan. Siapa nak dengar soalan pun boleh stay. Sir, Ya, saya boleh tunjuk tak tadi yang bahagian formula tadi yang saya kata kena bahagi 24 ni kan? yang sekejap. Bukan slide ni. Sekejap. Yes, this slide. Yang ni saya ada bagi tahu tadi kena bahagi 12 and kena darab something sebab saya punya internet ni macam lagging, so saya tak nampak yang mana kena bahagi, yang mana kena darab. And lagi satu saya ada sebut pasal m dot q delta t M dot CP delta T. m dot cp delta t tu saya confuse yang mana satu m dot, mana satu cp. Delta t tu saya tahu lah. Delta t is a common yang changes in temperature. Yang cp dengan m dot tu. Okey. Pertama sekali sebelum tu, kamu ingat tak formula yang 4.5 kali CFM kali delta H? 4.5 Okey, Dulu saya pernah tunjukkan formula tu kan datang daripada Q dot Q M dot CP delta T. Q dot bersamaan m dot cp delta t. Okey, sebab CP kali delta T jadi delta H kan? cp kali delta t samaan delta h. Yes. Okey, betul. Lepas tu M dot tu dia pecah jadi rho EV. rho V dot. Rho V dot volume flow rate lah. Boleh flow rate. Okey. V dot tu adalah CFM tadi tu, betul? Yes, okey. Rho tu yang jadi 4.5 tu. Oh. Sebab tu dalam industri dia tak ada masa dah nak M dot CPT jadi rho V dot delta H apa semua. Dia terus pakai 4.5 CFM delta T delta H. Faham kan? Faham. Tapi yang kalau dekat BTU over per hour ni yang sama juga kat sini. Sekejap, saya bila tu saya lagi. Sama juga kat sini. Sini adalah Q. Lepas tu sama dengan M dot CP delta T. Tapi ini bukan gas, ini bukan air kan. Yang mana CP T dia sama dengan H. Kalau kamu baca temu dulu. Betul, okey. Dia terus pakai delta T. Okey. M dot jadi rho V dot kan. Jadi rho V dot. Betul sir. So V dot tu adalah USGPM. Yang rho tu adalah 500 tu, macam tu. Rho dengan CP, jangan tinggal CP tu. Faham. Jadi 500. Rho CP. Okey. Faham sir. Yang tadi saya kata kena bahagi and darab tu yang mana satu sir? Yang ini, bila kamu nak convert formula yang sama tapi kamu nak gunakan dalam RT, 12,000 BTU kan sama dengan 1 RT kan? Okey, So 12,000 tu kamu kena bawa ke bawah lah, bagi 12,000 kat sini. Dekat BTU per hour tu bagi 12,000. Ni, yang ni. Sekejap Kamu nak convert pada RT, kamu kena bagi 12,000. So 500 dengan 12,000 bawah ni, tu yang kamu dapat 24 ni. Okey. Kamu bayangkan kat sini sebelah sini bagi 12,000, sebelah sini bagi 12,000. So sini cancel lah, jadi RT. Sebelah sini pula 500 dengan 12,000 tadi jadi 24. Nampak saya. Ha.
kiri kanan bagi 12,000, yang sebelah sana jadi arti. Okey, faham. Itulah. So, yang 3.0 ni pakai waktu bila yang condenser Nak condenser. Oh. Abang tengok kat sini tu. Based on test condition. Alright sir. Okay, tu je sir. Alright. Thank you sir. Assalamualaikum. Okay, salam. Thank you, sir.